Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan inayah-Nya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian dari kitab Fiqh Al-Manhaji ala madhhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana kita memilih tajuk yang menyentuh berkenaan dengan Fiqh Al-Jinayat, yang membicarakan tentang undang-undang jinayah Islam. Kalau mengikut kitab ini, dia jilid ke-8 terjemahan dia lah. Dia asal daripada kitab 2 jilid ataupun 3 jilid berbahasa Arab. Baik, muka surat 1767. Bagi siapa yang ada kitab, muka surat 1767, iaitu dalam bab jinayah, yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun menyebut berkenaan dengan ta'rif ataupun pengertian jinayah, hukum dan dalil jinayah. Dan kita telah pun menyebut beberapa dalil dalam kuliah yang lalu. Dan sebagai sambungan kepada tajuk kecil dalil dan hukum ini,
Dalil lain ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawm az-zahf wa qazful mussanatil ghafilatil mu'minat. Maksudnya, jauhilah 7 kesalahan besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kesalahan tersebut? Baginda bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri daripada hari peperangan, melontar tuduhan zina terhadap wanita yang terpelihara, tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan keji, lagi beriman. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini menyebut berkenaan dengan 7 dosa besar. Dosa yang pertama yang paling besar, syiriklah. Itu nombor 1. Dosa syirik merupakan dosa yang nombor 1 paling besar. Diikuti dengan dosa melakukan perbuatan sihir. Kerana sihir juga merupakan salah satu cabang daripada amalan syirik. Sebab seseorang yang melakukan perbuatan sihir, dia memohon pertolongan kepada syaitan. Memohon pertolongan kepada syaitan adalah merupakan suatu amalan syirik. Jadi sihir juga adik-beradik syirik lah, kira nombor 2. Lepas itu nombor 3-nya ialah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nombor 3 iaitu yang berkait dengan pembunuhan. Itu pembunuhan yang diharamkan. Di sana ada pembunuhan yang dihalalkan, iaitu pembunuhan ke atas orang yang murtad. Bila mana enggan bertaubat, diminta bertaubat, enggan, lalu dibunuh. Pada pembunuhan itu pembunuhan yang halal. Yang kedua, pembunuhan ke atas orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Orang yang bunuh orang sengaja dihukum qisas, dibalas dengan hukum bunuh balas. Itu juga pembunuhan yang hak, benar, halal. Yang ketiga, rejam penzina yang sudah berkahwin, direjam sampai mati. Merejam penzina muhsan yang sudah berkahwin berzina, direjam tu sampai mati. Itu membunuh penzina itu adalah sebagai pembunuhan yang halal. Dan juga pembunuhan dalam peperangan itu halal. Itu antara pembunuhan yang halal lah. Yang lain semuanya diharamkan syarak. Yang keempat, makan riba. Makan riba itu sebenarnya sangat besar dosanya. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, orang yang makan riba sedangkan dia tahu hukum makan riba itu haram, di mana dia punya dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina.
hanya sekali makan riba, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Itu dia. Tapi orang nampak kecil sangat. Orang makan riba hari ini dia macam biasa je, macam kecil sangat makan riba. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita Al-Quran pun sebut, orang yang makan riba ini diperangi oleh Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba, sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Kalau kita pernah beramal dengan amal riba, tinggalkan. Tinggalkan. Barang siapa yang tidak melakukan demikian, dia masih lagi duk makan riba, dia tak tinggal saki baki riba tu, dia ambil lagi. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka izinkanlah peperangan dengan Allah dan Rasul. Maknanya peperangan Allah dan Rasul dengan orang yang makan riba. Allah isytiharkan berat terhadap orang yang makan riba. Ini dia sesuatu yang sangat besar dosanya, tuan-tuan. Dan sekiranya kamu bertaubat daripada makan riba, tinggalkan saki baki riba, iaitu bagi kamu harta modal kamu. Makna kata yang lebih dividen ke, interest ke, apa jenis faedah ke, tuan-tuan, yang kita peroleh daripada pelaburan, simpanan dan seumpamanya, maka itu kita tak boleh ambil hak yang modal saja. Harta modal saja kita ambil, hak kita punya je. Hak lebih jangan ambil lah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Sekiranya kamu bertaubat, hendaklah kamu, bagi kamu harta modal kamu saja. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Sebab riba ni, tuan-tuan, ada unsur penindasan. Ada unsur-unsur penindasan dalam riba. Itu sebab Islam mengharamkan riba, sebab dia ada penindasan. Itu sebab riba ni memang besar dosanya, tuan-tuan, sangat besar. Itu sebab nombor 4 makan riba, dosa nombor 4. Bahkan orang makan riba ni, tuan-tuan, besok di hari akhirat nanti dia bangkit dalam keadaan macam orang kena rasuk jin, syaitan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan riba, orang yang makan riba ni mana orang yang makan tu lah, orang yang dapat habuan riba tu. Orang yang bagi makan itu berdosa juga, tapi orang yang makan tu lebih dosa dia. Hak bagi pun berdosa, hak makan lagi dosa besar. Maknanya yang dikatakan yang akan bangkit, yang Allah kata orang-orang yang makan riba tidaklah mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak, melainkan seperti mana mereka dibangkitkan keadaan mereka dirasuk oleh syaitan. Rasukan syaitan. Makna kata orang gila lah, orang kena rasuk ni, tuan-tuan, dia tak ingat, dia tak sedar, dia macam orang gila. Itu dia, terhoyong hayang, macam orang gila kena rasuk syaitan. Itu sebab, tuan-tuan, ayat ini membuktikan adanya rasukan syaitan. Siapa yang tak percaya adanya rasukan syaitan, maka dia kufur. Sebab Quran kata ada.
Soal, makna kata soal dia ni kena rasuk tak kena rasuk, itu cerita lain. Jangan pula kita kata kita tak tahu dia kena rasuk, kita kata dia kena rasuk. Cek dulu. Ini main ramal tak jadi. Itu maknanya asas ni, makna kita percaya ada rasukan jin. Tapi setengah orang dia tak percaya. Doktor ada setengah dia tak percaya. Dia kata ini sakit mental, kata dia. Mental punya sakit. Jadi dia kata ini semua tak ada kaitan dengan jin, kata dia. Ada. Bahkan tuan-tuan, gila. Arab kata apa gila? Majnun. Majnun ni apa dia? Orang yang kena jin. Majnun daripada perkataan jin. Nampak tak? Itu sebab orang gila ni tuan-tuan, dia kena rawat. Ada gangguan jin pada dia. Itu sebab disebut majnun. Majnun ni gila. Gila ni daripada jin. Itu sebab Arab kata majnun. Gila. Gila. Sebab itu orang gila ni tuan-tuan, dia ada gangguan sebenarnya. Itu sebab dia perlu dirawat dan boleh sembuh. Boleh sembuh. Itu sebab Nabi kata boleh sembuh. Itu sebab Nabi kata rufi'al qalamu an thalath, anin na'imi hatta yastayqiz, wa anil majnuni hatta yafiq, wa anis sabi hatta yahtalim. Nabi kata diangkat qalam, tidak ditulis dosa 3 golongan, iaitu yang tidur hingga dia bangun tidur. Orang tidur ni tuan-tuan, dia tak berdosa. Orang tidur dia tak berdosa sehinggalah dia bangun tidur. Macam dia tidur, bangun pukul 9 pagi, tak terjaga, subuh tinggal, dosa tak? Tak berdosa. Dia tak berdosa walaupun dia meninggalkan salat subuh, tapi dia kena qada salat subuh dia lah. Lepas dia jaga, dia kena qada lah. Tapi masa dia tinggal subuh tadi, dia tak berdosa. Tapi bagi orang yang jaga, dia tinggal subuh, dia berdosa. Dan dia wajib qada dia punya salat dia lah. Satu, dia berdosa dan dia kena wajib. Dia wajib bertaubat dan dia wajib qada. Orang yang tidur, dia tinggal solat, dia tak berdosa, cuma dia wajib untuk qada solat dia. Itu beza dia. Kemudian orang yang gila hingga dia sembuh daripada gila dia. Sebab gila hingga dia sembuh, maknanya orang gila ni tuan-tuan boleh sembuh. Boleh sembuh. Dia kena rawat orang gila. Dan yang ketiga ni orang yang kanak-kanak hinggalah dia balik, hinggalah dia bermimpi. Ini golongan 3 golongan yang tidak berdosa. Orang tidur, orang gila, kanak-kanak. Jadi balik kepada kita sebut tadi bahawa orang yang makan riba ni, dia akan bangkit macam orang yang kena rasuk syaitan di hari kiamat kelak. Yang demikian itu ialah kerana mereka menyatakan jual beli itu sama seperti riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ni tuan-tuan haram, kecuali ketika darurat. Itu ada pengecualian kan. Islam ni tuan-tuan, sesuatu yang haram itu dia jadi halal bila ada keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzura. Darurat itu mengharuskan yang haram. Darurat ni tapi sekarang kita dah tak ada darurat lah. Mungkin pada zaman tidak ada sistem pembiayaan Islam ataupun perbankan Islam, keuangan Islam, sebab adanya bank Islam tuan-tuan. Pada masa itu kita nak beli rumah, nak beli kereta tuan-tuan, tak ada cara nak kita pinjam, mesti ada riba. Masa itu diharuskan kita buat pinjaman, hutang, ada kena bayar riba. Pasal apa? Pasal sistem pembiayaan Islam masa itu tak wujud lagi masa itu tuan-tuan. Masa itu memang boleh. Itu pun tuan-tuan kita boleh beli satu buah rumah ya.
untuk keperluan kita sebuah rumah saja. Kalau dia kahwin 4, boleh 4 rumah lah. Kan? Itu cerita keperluan dia. Maknanya mengikut keperluan dia. Kereta, dia boleh beli kereta. Kan? Dia beli kereta sebuah untuk anak dia dan sebagainya. Untuk keperluan, bukan untuk makna kata berlebih-lebihan. Itu tak boleh. Kalau berlebih-lebihan tak boleh. Tapi untuk keperluan pada masa itu harus. Sebab tak ada sistem pembiayaan Islam. Tak ada. Bahkan macam di barat juga orang yang tinggal di negara-negara Eropah, yang mereka beli rumah, mereka terpaksa buat pinjaman ada riba, itu diharuskan. Sebab tak ada sistem keuangan Islam di sana. Boleh. Itu pun mengikut keperluan saja, tidak berlebih-lebihan. Nampak? Sebab dalam kaedah ni menyebut ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu hanya berdasarkan kepada kadarnya saja. Lebih tak boleh. Mengikut kadar darurat itu ada kadarnya. Ada dia punya lingkungan kadarnya. Dia tak boleh berlebih-lebihan. Baik. Itu yang keempat. Dosa yang keempat. Dosa yang kelima, makan harta anak yatim. Itu juga besar dosanya, tuan-tuan. Makan harta anak yatim. Kita tahulah orang yang makan harta anak yatim seperti mana dia memakan kayu api. Di neraka dia akan diumbankan masuk ke neraka di hari akhirat. Itu dia punya ancaman yang cukup besar bagi orang yang makan harta anak yatim. Anak yatim ni makna anak yang belum mencapai usia balik, yang meninggal bapa dia. Bapa dia meninggal, kemudian dia seorang anak yang belum balik, itu maknanya anak yatim lah. Kalau dia sudah balik, dia tak anak yatim lagi lah. Kan? Usia dah 20-30 tahun, anak yatim apa lagi? Kecuali Rais yatim dan Ahmad yatim. Itu memang dia sentiasa jadi anak yatim. Itu memang. Tapi kita maknanya yang kehilangan bapa dia meninggal lah. Bapa dia kematian bapa, dia sebagai anak yatim. Tapi anak yatim pun tuan-tuan, kita kadang-kadang kita silap faham. Anak yatim tak termasuk dalam asnaf boleh terima zakat. Tak ada. Kan? Anak yatim tuan-tuan, dia tidak termasuk dalam asnaf lafaz yang layak menerima harta zakat. Sebab ada anak yatim yang kaya. Kan? Bapa dia kaya, meninggal dunia, tinggal harta pusaka. Cuma harta tu diuruskan oleh orang dewasa lah. Bukan dia uruskan. Ada orang yang menguruskan harta dia. Tapi maknanya dia ni kaya, cuma dia tak uruskan harta, ada orang terus uruskan, mana dia tak layak terima zakat. Yang layak terima zakat anak yatim yang memang dia miskin. Maknanya bukan sebab dia yatim, sebab dia miskin. Itu sebab kenapa dia dapat zakat. Asnaf miskin itu yang menjadikan dia layak. Bukan asnaf tak ada bermakna, bukan kerana dia yatim itu dia mendapat zakat. Itu kita kena tengok. Itu sebab anak yatim pun tuan-tuan kena tengok dulu siapa yang layak, siapa yang tak layak. Jangan bagi semua je. Kan? Sebab ada anak yatim yang kaya. Baik. Kemudian yang keenam, lari daripada medan perang. Itu juga dosa yang sangat besar. Dan yang ketujuh ialah melontar tuduhan zina terhadap wanita yang terpelihara. Tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan keji lagi beriman. Maknanya qazaf, tuduh orang perempuan maupun laki-laki melakukan perbuatan zina. Maknanya tuduh ni tuan-tuan, tuduh ke atas orang perempuan yang terpelihara kehormatan dia. Tapi kalau kita tuduh orang yang memang kerja dia GRO, dia ni berzina ni, kan? Itu tak termasuk. Tak termasuk yang dikatakan, maknanya dikenakan hukuman had qazaf 80 sebab perbuatan tu tak termasuk. Pasal apa?
pasal dia ni tak memelihara kehormatan diri dia. Kerja dia tu sebagai GRO umpamanya. Ataupun mungkin tiap-tiap malam kita nampak dia keluar dengan laki-laki naik motor, balik pukul 3-4 pagi, keluar pukul 10-11 malam, 3-4 pagi baru balik rumah dengan laki-laki yang bukan suami dia. Kalau ada orang tuduh berzina orang macam ni, tuan-tuan, orang yang tuduh tu tidak boleh dikenakan had qazaf, sebab dia tak memelihara kehormatannya. Yang dikatakan orang yang dikenakan had qazaf ni bila mana seseorang tu dia tuduh seseorang yang dia ni seorang yang baik, yang suci kehormatan, tapi orang tuduh dia juga tanpa ada saksi yang dibawa, maka orang tuduh itu akan dikenakan hukuman had qazaf 80 sebab bertambah. Kalau kita tuduh orang yang memang orang tak baik, itu tak termasuk. Tapi tuduh tu pun tak boleh lah. Maknanya tak boleh kena had qazaf saja. Tapi walau macam mana pun tuan-tuan, kita tak boleh tuduh juga, dosa juga. Tuduh tu pun dia kira dosa, tapi tak dikenakan hukuman had saja. Tak dikenakan hukuman had, cuma tuduh tu sebab kita tak boleh nak. Maknanya tu seseorang tu dia tak boleh nak lemparkan diri dalam keadaan dia fitnah, tak boleh kan. Bila mana dia dengan keadaan diri dia tu dia boleh membawa kepada fitnah, salah dia juga. Orang tuduh tu bukan sebab orang tuduh saja, tapi salah orang tu sebab dia tak ada kehormatan diri dia dengan pakaian dan seumpamanya. Baik, itu 7 dosa besar. Dosa besar ni bukan 7 ya, tapi yang ni yang paling besar. Yang paling besar hak ni 7 ni tuan-tuan. Kemudian ada lagi lah dosa-dosa besar hak lain. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi meletakkan dosa besar di 70. Kitab dia Al-Kabair, kitab Al-Kabair, dosa besar ni ada 70. Itu sebab dalam hadis perkataan 7 ni banyak disebut. Bahkan dalam soal fiqah pun 7 ni banyak disebut. 7 kali pusingan tawaf, 7 juga. Kenapa tak 5, kenapa tak 6? 7 kali sa'i, 7 kali apa lagi? 7 biji batu dilontar ke setiap jamrah, 7 kan? 7 hari, 7 petala bumi, petala langit, 7 surga dan neraka, 7 juga kan? 7 lautan, 7 lautan ada 7 apa lagi? 7 keturunan. Itu kalau Melayu lah, 7 keturunan. Itu Melayu, 7 ni banyak digunakan pakai. 7 dosa besar, 70 dosa besar, 7 juga. 70,000 satu hadis sebut ada 70,000 mereka yang akan dimasukkan ke syurga tanpa hisab. 70,000 di sebelah hadis. 70,000, 7 juga. 7 banyak yang 7 ni, perkataan 7 ni banyak dipakai. 7 apa lagi 7? 7 anggota sujud, 7 juga. 7 ayat surah Al-Fatihah, 7 juga. Nampak kan? 7 saja. 7. Itu satu aspek kan? Satu aspek yang lain bila kita tengok, satu lagi keadaan 7 juga. Bilangan Rasul 25 yang dikenali 25. 2 campur 5, 7. Kemudian bilangan Rasul kesemua sekali bilangannya 313. Bilangan Rasul kesemua sekali jumlahnya 313. 3 campur 1 campur 3, 7 juga. Bilangan Nabi sampai 124,000 orang. Nabi tuan-tuan bilangan ini sebuah hadis. Nabi pernah tanya tentang bilangan Nabi ada berapa orang. Nabi jawab 124,000 orang.
1 campur 2 sama 4, 7 juga. Tak lari dia 7 lagi. Nampak? Itu dia punya rahsia 7 ni tuan-tuan. 7. Apa lagi 7? Itu antaranya lah. Baik. Kemudian para ulama sependapat bahawa membunuh tanpa hak adalah haram. Membunuh tanpa hak adalah haram. Malah kesalahan ini adalah dosa besar selepas syirik. Lepas syirik, sihir, bunuh tanpa hak. Malah ulama bersependapat bahawa sesiapa yang melakukan dan menghalalkan kesalahan ini adalah kafir. Makna siapa yang menghalalkan pembunuhan sedangkan dia haram, maka hukumnya orang yang menghalalkan itu adalah kafir. Dia kata orang ni, bunuh orang ni, halal bunuh. Tak boleh. Jadi kita tidak boleh bunuh. Darah seseorang itu dia haram juga. Kita di maknanya manusia ni asalnya tidak bersalah. Selagi mana tidak dibuktikan kesalahan kita, maka kita tidak bersalah. Itu asal kita. Al-aslu bara'atu zimah. Asal manusia ni tuan-tuan, dia tidak bersalah sehinggalah dibuktikan kesalahannya, barulah boleh nak diambil tindakan undang-undang kepada dia. Selagi mana dia tidak ada bukti menyatakan dia salah, maka Islam kata dia tak salah. Dia mesti ada bukti, al-bayyinah, bawa bukti untuk menyatakan seseorang itu salah. Tanpa bukti tak boleh kata seseorang itu salah. Walaupun mungkin dia melakukan kesalahan tersebut, tapi kalau dah tak ada bukti, tak boleh. Sebab Islam juga kaedah dia, nahkum bizzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita menghukum apa yang zahir dan serahlah kepada Allah apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi kita tak tahu. Tetapi yang zahir saja, kalau kita nampak boleh, tak nampak tidak. Tak boleh. Orang ini akan kekal dalam neraka. Orang yang membunuh ni tuan-tuan, makna orang yang menghalalkan kesalahan membunuh, dia sebagai kafir, makna terkeluar daripada Islam. Orang ini akan kekal dalam neraka. Bagi orang yang membunuh dengan sengaja tetapi tidak berpendapat kesalahan ini halal, dia akan dihukum sebagai fasik walaupun tidak kafir. Kalau dia membunuh tapi dia tahu bunuh itu salah, dia tak menghalalkan pembunuhan, dia bunuh, dia melakukan perbuatan dosa besar, dia fasik, tapi dia tak sampai ke tahap dia terkeluar daripada Islam, dia masih Muslim lagi. Cuma orang yang menghalalkan pembunuhan itu saja dikira sebagai kafir, terkeluar daripada Islam. Baik. Maknanya pembunuhan itu dengan sengaja tuan. Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak dosa. Kan? Misal kata apa dia? Pergi memburu di hutan. Dia nak tembak rusa, tertembak manusia, maka itu dikatakan pembunuhan yang tersilap. Dia tak ada niat nak bunuh orang. Kan? Tiba-tiba lintas orang, tembak, mati. Yang menembak tu tak dosa. Cuma dia kena bayar ganti rugi saja. Dia kena ada ganti rugi dia. Tapi dosa tidak. Sebab dia tersilap. Dia tersilap. Sebab dalam Islam itu tersilap dimaafkan. Kan? Apa dia? Rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi kata, diangkat daripada umatku dosa, orang yang silap
kemudian yang lupa, dan yang dipaksa melakukan sesuatu perkara. Ada 3 golongan lagi tuan-tuan yang diangkat dosa. Tadi 3 golongan lah. Kan tadi apa dia? Orang tidur, kanak-kanak, orang gila. Ada lagi 3 golongan yang tak berdosa, iaitu orang yang silap, 1. Yang keempat, partner yang kelima, orang yang lupa. Lupa tuan-tuan. Kalau orang dia lupa solat, umpamanya dah masuk waktu asar, baru teringat kata zuhur tadi tak solat lagi, terlupa solat, dia tak dosa. Dia tak dosa. Bahkan ada satu golongan yang namakan nyanyok tu kan. Nyanyok tu tuan-tuan, dia tak mukallaf dah. Orang nyanyok itu dia bukan mukallaf. Dia macam kanak-kanak jugalah. Tapi kita tak nak dia nyanyok lah tuan-tuan. Jangan itu sebab kita kena doa kepada Allah, jangan kita termasuk di kalangan orang yang nyanyok. Sebab orang nyanyok ni tuan-tuan, dia menyusahkan orang, menyusahkan orang. Sikit-sikit tanya, sikit-sikit tanya je, dia tak ingat kan, dah makan. Dia tanya nama orang, dia tak kenal orang lah. Nyanyok ni dia dah tak kenal, dah lupa lah, memori dia hilang lah. Baik. Kemudian yang dipaksa lagi satulah, orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Umpama yang dipaksa minum arak, kalau dia tak minum arak, dia akan dibunuh. Dia minum, dia tak dosa, kan? Dia tak dosa bila dia minum kerana dipaksa minum. Kalau tak minum, dia akan dibunuh ataupun akan diseksa. Minum ketika itu tak dosa. Baik. Hukumannya terserah kepada Allah. Allah berhak menghukumnya dan berhak mengampunkannya. Orang yang melakukan pembunuhan ini secara sengaja, dengan keadaan dia tahu pembunuhan itu adalah merupakan sesuatu yang salah, dia dikira sebagai fasik, tak terkeluar daripada Islam, hukumannya juga terserah kepada Allah. Allah berhak menghukumnya dan berhak mengampunkannya di hari akhirat nanti tuan-tuan. Orang yang macam ni Allah berhak menghukum dia, berhak juga untuk mengampunkan dia. Taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh akan diterima oleh Allah, dan orang yang bertaubat tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau dia bertaubat dari dosa yang dilakukan, dosa membunuh tadi, Allah pasti ampunkan dosa dia. Dengan taubat ni tuan-tuan, Allah ampunkan dosa. Taubat yang sungguh-sungguh lah, taubat nasuha. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa selain itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Maksudnya tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan dia syirik, selama-lamanya dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah di hari akhirat kelak. Tetapi sekiranya dia sempat bertaubat sebelum dia meninggal, maka taubatnya diterima. Cuma orang yang melakukan perbuatan syirik, segala amalan kebaikan yang pernah dilakukan kosong, terhapus. Solat dia, zakat yang dikeluarkan selama ini, puasa Ramadan dia, sunat dia, segala kebaikan, amal soleh yang Allah bagi dulu, dengan Allah pernah beri kepada dia ganjaran pahala tadi, dengan satu perbuatan syirik saja tu, dia tak perlu banyak. Hanya satu perbuatan syirik saja menghapuskan seluruh amal soleh yang dia pernah lakukan sebelum daripada ini. Itu sebab tuan-tuan, syirik ini sesuatu yang sangat bahaya, sangat bahaya. Itu yang kita kena tahu, perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan syirik itu tuan-tuan kita kena
tahu perkara yang membatalkan syahadah. Dia membatalkan syahadah kita, membatalkan akidah iman kita, sampai ke tahap kita terkeluar daripada Islam. Syirik itu mengeluarkan seseorang daripada iman kepada kufur. Itu bahaya kan? Jadi segala amalannya habis, rosak habis. Cuma kalau dia sempat bertaubat, maka taubat dia diterimalah. Cuma dia kena mula daripada kosong balik kan? Kosong balik rugi ya tuan-tuan. Selama 10-20 tahun dia beramal, habis lagu tu yang penat saja tu. Penat saja, ya kan? Itu sebab kita kena jaga tu. Macam perbuatan syirik umpama apa? Pergi jumpa bomo kan? Jumpa bomo tu, itu amalan syirik. Minta tolong kepada syaitan. Dah tahu dah dia ni bomo, rawatan dia bukan rawatan Islam, bukan cara Islam. Dia bukan minta pada Allah, dia minta kepada dia punya khadam dia ataupun teman dia lah. Dia punya ni lah, dia punya rakan taulan dia, jin syaitan dia. Dia jadikan sebagai rakan dia, taulan, minta pertolongan tuan-tuan. Habis pergi jumpa tu habis tuan-tuan. Jangan ni semua jadi habis amalan kita. Jangan sekali-kali dah jumpa bomo ni. Dia bukan sesiapa salah. Dia timbul masalah lain lagi. Satunya masalah akidah rosak. Yang kedua ni tuan-tuan, bomo ni dia kenakan bayaran yang cukup mahal. Dia tak main dah 10-20 ringgit, 100-200 boleh tak main. Dia main ribu tuan. Dia main ribu-ribu punya. So, ini dia. Zaman ada sahabat saya tu, dia kena bayaran dia 43,000 US dollar. Bukan main ringgit Malaysia punya, US dollar tuan-tuan. Yalah sebab hak yang bomo ni bukan bomo sini punya, bomo Kongo punya tuan-tuan. No, bagi daripada Kongo punya, bukan bomo Malaysia punya. Dia tak main ringgit Malaysia, dia berdasarkan kepada usia orang tu. Orang tu usia 43 tahun. Jadi untuk menghilangkan sakit dia, rawatan sihir dia ni, dia tu bomo tu kata kena sediakan duit 43,000 US dollar. Dia kata dia tak ambil duit tu. Itu syarat untuk ada ya duit tu. Untuk nak hilang sakit dia kata dia kena ada duit tu. Dia tak ambil, dia kata dia. Tak ambil apa. Tapi yang heran tuan-tuan, dia kena apa tau? Dia ni main ilmu pukau kan? Dia boleh pukau orang. Itu sebab kenapa dia terikut-ikut, dia sediakan duit juga tuan-tuan. Dia pinjam dengan bapak mentua dia. Dia cari sana, cari cukup 43,000 US dollar dalam bentuk US dollar tu, bukan ringgit Malaysia. Dia tunjuk kepada bomo tu tuan-tuan, dia tunjuk. Kemudian tak apalah, dia kata simpan duit ni dalam almari di dalam bilik. Pergi simpan duit tu. Okeylah, tak apalah. Kemudian dia pun jampi mentera dia, bahasa Kongo dia tuan-tuan. Jampi mentera dia undang kan. Tak apalah. Lepas pada itu, kawan ni lepas pada habis dia balik dah semua. Kemudian dia pun pergi check duit dia balik. Dalam almari tu dia tengok duit tu, duit palsu. Duit palsu tuan-tuan. Makna kata dia dah tukar duit tu. Bila duit original tu dia tukar dalam bentuk duit palsu. Dia tunjuk kat saya duit palsu tu. Ustaz, ni duit palsu ni 43,000 US dollar kata dia. Saya tengok sini duit tu. Ustaz, tukar jadi original balik. 43,000 US dollar. Duit tu palsu. Ni memang ni profesional punya tuan, bomo ni bukan main-main punya. Memang profesional. Hebat dia. Tu pun dia kata apa?
Dia telefon dia kata apa, dia telefon tu bomoh tu, dia kata kan, dia tak percaya lah, dia kata kan. Dia kata sebenarnya dia kata tak cukup lagi duit tu, kata kena tambah lagi. Nak tambah lagi duit tu, kata dia. Kabut semua kan. Dia penipu lah. Hilang lah lepas tu, tuan-tuan. Hilang. Tengok tuan-tuan. Ni dia daripada tapi dia lah makna kata dia ni kena pukau lah sebenarnya. Sebab apa dia boleh jadi macam tu? Diperbodohkan, dipukau. Itu sebab jumpa bomoh ni tuan-tuan. Satunya tuan-tuan, takut kita dipukau. Dia minta apa pun kita akan bagi. Jangan buat pasal. Jangan buat ini katakan masalah. Satu masalah akidah rosak. Yang kedua masalah kita akan ditipu, akan dipukau, kita akan serah segala-gala yang diminta tuan-tuan kita akan dapat, kita akan bagi. Ada seorang tu tuan-tuan, satu dia berkeluar duit daripada ATM. Daripada ATM tuan-tuan dia berkeluar duit 2,000. 1,000 letak dalam dompet dia, 1,000 letak dalam poket dia. Lepas pada dia keluar daripada ATM tu, ada seorang, dia bukan rakyat Malaysia tuan-tuan. Dia bukan rakyat Malaysia. Dia tunjuk $1. Dia nak tukar duit. Dia tunjuk $1, dia nak tukar duit dengan sahabat tu lah. Dia sahabat tu cerita sini kat saya, dia tukar duit. Masa tukar duit tu tuan-tuan, dia kena pukau. Duit dalam poket dia, duit dalam dompet dia, dia boleh bagi dekat orang tu. Lepas habis tu, dia baru sedar duit dia hilang. Masa dia kena pukau tu, RM2,000 dia bagi dekat orang tu tuan-tuan. Dia bukan orang Malaysia. Kemudian dia telefon abang dia, nak cerita kan, dia kena tipu, kena pukau ni. Abang dia sebelum daripada ini tuan-tuan pun kena juga. Nampak? Dia telefon, dia kata abang dia pun kena juga tuan-tuan. Sangat bahaya sungguhlah. Jangan buat hari ini. Memang tuan-tuan bahaya. Keadaan hari ini tak selamat tuan-tuan. Pukau jangan main. Ni semua ni ilmu setan ni tuan-tuan. Dia buat pasal. Itu sebab kita jangan lupa baca doa lah. Doa lah yang dapat melindungkan kita daripada sihir dan dipukau. Itu sebab tuan-tuan jangan lupa baca doa. Keluar rumah tu jangan lupa baca doa. Siapa yang tak baca doa keluar rumah ni tuan-tuan, apa-apa keburukan boleh berlaku. Sungguh tuan-tuan. Apa doa untuk keluar rumah? Paling tidak pun Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan tinggal baca doa ni. Ini Nabi ajar ni. Ini doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa baca doa. Lebih-lebih orang perempuan ni mudah diragut, mudah disambung, mudah diperbodohkan. Jangan, maknanya tu. Maknanya dengan paling kurang baca tu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan dengan nama Allah aku berserah, tidak ada kekuatan dan keupayaan semuanya melainkan daripada Allah. Itu yang paling pendek. Tapi yang lebih elok lagi tuan-tuan, baca doa sambung dia lagi. Lepas baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alaih. Minta perlindungan kepada Allah daripada 8 perkara. Iaitu aku berlindung kepada Allah daripada sesat dan disesatkan, daripada gelincir dan digelincirkan, daripada zalim dan dizalimi, dan daripada bodoh dan diperbodohkan. 8 perlindungan kita minta kepada Allah. Ini hadis sahih. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yakin dan tawakal ada. Jilid pertama kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi dia ada memuatkan hadis ini, iaitu dalam bab yakin dan tawakal. Jangan tak baca doa ni tuan-tuan. Sungguh betul. Sebab kita keluar rumah ni, kita terdedah dengan berbagai-bagai bahaya, kejahatan makhluk, sama ada
jin maupun manusia. Kan? Termasuk haiwan juga, bukan setakat kan. Maknanya kita nak kita selamat daripada kejahatan, satunya manusia, jin dan juga haiwan sama juga. Kan? Ini dia tuan-tuan. Sebab itu kita jangan lupa baca doa ni. Itu sebab hakim pun kena sihir tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Kan? Hakim yang tu mengadili kes tuan-tuan, kena tuan-tuan. Terus saya kata hakim mahkamah sivil, hakim di mahkamah syariah pun kena tuan-tuan. Hakim. Pasal apa? Dia tak baca doa ni. Bahkan saya punya guru saya, Profesor, dia ni lah ada bersara lah. Dia Ustaz Saleh Haji Ahmad, dia sebagai penyelia saya masa belajar dekat UM dengan Muslim Dayak. Dia banyak bagi ilmu kat saya lah. Antaranya dia sebut dalam ceramah dia observe hakim-hakim dia mengajar. Dia ni ada kuliah dengan hakim tuan-tuan. Hakim mahkamah syariah ni dia ada kuliah mengajar hakim ni, tutor hakim ni. Dia kata apa? Sebahagian daripada hakim yang mengajar, kan, dia tanya tentang doa keluar rumah ni, dia tak hafal. Hakim pun tak hafal. Nampaklah tuan-tuan, tak patut kan, kena hafal. Bukan setakat dengan, bahkan semasa saya dekat satu seminar tu, yang baru ni dapat tokoh Al-Hijrah tu, Syekh Ghazali kan, dia kata doa ni, dia kata 2 kali baca. Satu keluar rumah, satu kali lagi sebelum nak menghakimi kes, 2 kali baca. Bukan setakat keluar rumah, sebelum nak menghakimi kes, kata dia, baca lagi sekali, supaya tidak diperbodohkan ketika dia sedang membina, sedang menghakimi kes tuan-tuan. Jangan main tu, semua orang boleh ini kan, boleh sihir punya tuan-tuan. Dia guna khidmat untuk bomoh dan sebagainya. Jangan main. Ini berlaku tuan-tuan. Ini bukan perkara yang ni kan, memang rasa mengantuk. Hakim mengantuk, tak ada mood, itu dia memang macam ni keadaan kan. Itu sebab doa jangan lupa untuk dibacalah. Baik, balik kepada sebut tadilah tentang syirik tadilah, tentang bomoh tu kan, cerita tentang bomoh tadi ya. Bahayanya bomoh tu tuan, jangan terlibatlah. Dan firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Nak menyatakan bahawa Allah keampunannya itu mendahului dia punya balasan. Makna rahmat Allah ni tuan-tuan mendahului kemurkaannya. Sebab itu macam mana dosa besar ke mana pun, Allah pasti ampunkan sekiranya hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dalil-dalil yang lain insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Cukup setakat itu untuk malam ini. Ada apa penambahan? Kemusykilan yang tuan, riba ya. Ya. Jadi kalau sampai zaman kalau kita simpan tu riba apa interest kita tak ada. Ya. Kalau kita buat pinjaman, jadi lalunya kita tengok dalam statement tu ada late charges. Late charges. Lalu ikhlas tu. Itu bank apa tu? Bank Islam. Dia tak tulis dari ikhlas, dia tulis late charges. Late charges. Kita faham itu ikhlas lah. Ya. Jadi kita bayar. Kalau kita bayar, maknanya kita Dia sebenarnya late charges tu dia sebagai penalti 1% kan. Dia tak bayar 1%.
kita kena bayar dalam nilai yang kecil sebagai satu denda kepada kita sebab kita lewat bayar. Dan duit itu akan digunakan untuk tabung infak. Dia bukan guna untuk, maknanya dia tak ambil keuntungan daripada penalti yang kita bayar, tak. Dia akan masukkan tabung infak, tabung sumbangan, hibah. Dan bahkan Bank Islam pun juga dia ada dia punya zakat dia. Jadi dia akan masuk ke tabung itu untuk sumbangan kebajikan. Sebagai sebab kita lewat bayar kan, sebab nanti kalau dia tak dikenakan sebarang charge, nanti orang dia buat main-main dia tak kan. Maka dengan sebab itu dia kenakan sikit bayaran penalti, denda sebab bayaran lewat, tapi duit tu dia tak ambil. Duit tu akan dimasukkan tabung sumbangan. Itu yang saya faham. Ya. Okey. Ialah sebab dia tak mampu. Dan satunya ialah kita katakan Bank Islam ni di sana ada kelemahan-kelemahan yang tak dapat dinafikan. Di samping di sana ada sebagai sistem keuangan itu berdasarkan kepada Islam. Cumanya di sana ada beberapa bentuk kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Tapi dari sudut syar'inya kita tak boleh nak pertikaikan. Mana kesyarian pengendalian dari sudut pembiayaan dan seumpama itu kita tak boleh nak nafikan lah. Itu memang dia. Lagipun dia pun ada panel syariah dia. Cumanya ialah dari sudut kita katakan sudah ada beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki lah. Ya, pelaksanaan. Ya. Ya, tak logik. Ya. Lepas tempo tu, Ya. kan tu jadi 4 juta. Ya. Jadi apabila kita nak buat settlement, Ya. katakan kita ni tak sampai lah misalnya, Ya. kita pilih mudah kita nak dia punya redemption tu banyak. Ya. Jadi itu yang Ya. orang masih mungkin ada segi perasaan boleh tadi. Ya, itulah salah satu daripada maknanya orang kata apa, ketidakpuasan hati lah, iaitu bagi orang yang buat pinjaman ataupun pembiayaan dengan Bank Islam yang tuan, di situlah misalnya ada bentuk dikatakan ada bentuk penindasan juga lah kan. Unsur-unsur penindasan tu ada juga, tapi akad jual beli itu memang sah kan. Cuma di unsur-unsur penindasan tu ada juga. Akad jual beli itu sah berbanding dengan yang sistem konvensional. Akad jual beli haram, bayaran kita riba, dia makan riba kan. Itu memang dah kan. Cuma ada dia punya apa, bayaran tu kadang-kadang lebih tinggi daripada sistem konvensional. Itulah yang dipertikaikan oleh sebahagian kita kan. Memang itu tak dapat dinafikan. Yang ini perlu diperbetulkan, diperbaiki lagi lah. Tapi dia kata antara sebab ialah kerana Bank Islam ni dia baru dibandingkan dengan bank-bank hak lain ni. Dia dah lama dah, sumber ekonomi dah kuat lah. Bank Islam ni dia punya sumber dia tidak kuat lagi. Dia kecil, diibaratkan sebagai makna Bank Islam ni kecil dibanding bank-bank yang besar, bank-bank CIMB dan sebagainya. Mereka itu dah lama dah beroperasi. Jadi sebab itu dia boleh ambil keuntungan yang sikit
Itu. Tapi dari sudut syar'i itu tidak dipertikaikan. Cuma ada unsur-unsur penindasan itu saja yang dipertikaikan. Kalau tidak pun umpama kita ada, umpama kalau tidak dengan bank Islam pun ada lagi. Sistem pembiayaan lain macam bank pun ada menawarkan cara Islam. Bank Hong Leong Bank pun ada. Hong Leong pun pakai Islam pun. Hong Leong, Islamic Hong Leong apa dia. Jadi kita boleh survey lah, kita boleh survey, tengok yang mana satu yang maknanya kita bayaran kita tu lebih kurang daripada yang lain. Kita boleh survey lah. Terus kalau bank Islam tu tinggi sangat, kita ambil dengan bank lain lah. Cuma yang penting syar'i tu ya. InsyaAllah. Ada orang bank Islam je ni, kan tak ada pun. Bagi pihak jawab sikit. Ada orang bank Islam, tak ada bank Islam ni. Kalau tidak ada soalan lain, ya lagi syirik. Dia menyeru, dia berlakon saja, kan? Kalau setakat berlakon tak apa, bukan sungguh-sungguh, sebagai satu bentuk lakonan. Kan majlis fatwa kata tak boleh? Ada? Contoh macam mana? Betul. Ya. Wallahualam, kena rujuk majlis fatwa, apa dia punya fatwa dia. Dia suruh lakonan filem-filem hantu ni lah, puja-memuja ni kan. Itulah kalau sekiranya dia sebagai satu bentuk lakonan saja, sekira tidak sampai ke tahap syirik lah. Dia berlakon, selagi mana dia tidak membawa kepada perkataan-perkataan yang boleh mencemar baik nama Islam itunya. Jangan sampai perkataan yang dikeluarkan itu menghina Tuhan, menghina Islam. Kalau yang itu memanglah. Tapi kalau setakat umpamanya mambang awan, mambang angin, kan? Itu puja tu. Itu salah satu mentera, kan? Mambang awan, mambang angin, mambang air. Itu sebagai suatu bentuk lakonan. Dia bukan maknanya dia tidak ada niat untuk nak panggil jin, nak panggil setan, tidak. Tak salah. Itu kan, setakat itulah, mentera macam itulah. Saya rasa tak sampai tahap itulah. Wallahualam, kalau ada majlis fatwa, ada fatwa dia tersendiri, mungkin dia ada lebih kepada kajian dia, kita kena terima lah. Setakat itu tak tahu lah. Ada ke? Kalau ada, mesti benda ni tak boleh. Kalau maknanya, kalau sekiranya majlis fatwa telah mengeluarkan fatwa kata lakonan yang macam ni, ada bentuk-bentuk pemujaan ni, ini semua haram, maka memang tak boleh, tidak boleh dibuat lah. Ya, alasan dia lah. Ya. Jadi ya. Ya. Wallahualam. Kena cek balik. Dia majlis fatwa kata apa?
Kalau tak boleh itu tak boleh. Mungkin ada dia punya kata garis panduan yang Allah tengok keadaan. Okey. Saya setakat dulu. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.